Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita masuk pada malam ini masih di bawah Kitabul Iman, yaitu bab fadli man istabra'a lidinihi, yaitu bab keutamaan meninggalkan syubhat. Apa itu syubhat? Diterjemah sebagai sesuatu yang meragukan untuk kepentingan agama. Itu bab yang ke-35 muka surat 26. Ini dengan bab yang dibuka oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu bab fadli man istabra'a lidinihi, keutamaan meninggalkan yang syubhat. Kita tengok hadis dulu. Kata an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهما مشبهات وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Kita tengok dulu terjemahan dia, yaitu bab keutamaan meninggalkan syubhat, sesuatu yang meragukan untuk kepentingan agama. Diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang halal dan yang haram telah jelas, namun sebahagian besar umat manusia tidak mengetahui bahawa di antara keduanya terdapat syubhat, yakni sesuatu yang meragukan. Siapapun yang meninggalkannya, ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang menurut
meletakkannya bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan ternakannya di dekat hima, yakni padang rumput peribadi milik orang lain. Dan bila sahaja dia dapat dan kapan sahaja ia dapat tertangkap di dalamnya. Wahai umatku, berhati-hatilah. Setiap raja memiliki hima, dan hima kepunyaan Allah di muka bumi adalah segala sesuatu yang diharamkan Allah. Hati-hatilah, ada segumpal daging di dalam tubuh yang apabila gumpalan daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan bila gumpalan daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati, qalbu. Itu terjemahan hadis. Ikhwatul iman, al-Imam Al-Bukhari menyebut حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Kata Imam Al-Bukhari, حدثنا نعيم. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada aku Abu Nu'aim, ini guru Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Zakaria, telah menyampaikan hadis ini kepada aku oleh Zakaria. Dia baca dengan hamzah, Zakaria. Selalu kita baca Zakaria tanpa hamzah. Di sini kita baca dengan hamzah. Haddatsana Zakaria, bukan makna dia riak, dia tak riak. Zakaria bacaannya. Dia ini nama dia sebenar Khalid bin Maimun Al-Wadi'i. Dia orang panggil dia Zakaria bin Abu Zaidah. Kata dia, hadis ini kami ambil daripada Haddatsana Zakaria an Amir. Yakni Amir di sini adalah Amir Asy-Sya'bi, seorang ahli fiqih yang terkenal. Kata dia, sami'tu Nu'man bin Bashir. Dia mendengar Nu'man bin Bashir. Orang panggil dia Amir Asy-Sya'bi, seorang yang terkenal di Kufah. Dia mendengar daripada Nu'man bin Bashir. Dia mengambil hadis ini daripada Nu'man bin Bashir, iaitu Amir Asy-Sya'bi. Kemudian Zakaria ini, kita kata Zakaria bin Abu Zaidah, ataupun orang panggil Khalid bin Maimun Al-Wadi'i. Dia mengambil daripada Amir Asy-Sya'bi. Abu Nu'aim, guru Al-Imam Al-Bukhari, mengambil daripada Zakaria, Abu Zakaria ini. Ini Al-Imam Al-Bukhari menyelesaikan kepada kita ikhwan masalah sanad hadis. Nampaknya hadis yang kita baca ni ikhwan, dari segi sanad dia tidak mendapat kritikan para ulama yang begitu kuat. Hadis ini dari segi sanad dia selesai. Inilah pelajaran kita ikhwan, pelajaran bila disampaikan sesuatu, selesaikan sanadnya, kemudian baru matanya. Ulama hadis kata apabila hadis itu selesai sanad, maka selesailah matanya. Walaupun ada juga hadis yang sanad dia selesai, matan dia tak selesai, ada, tapi tak banyak. Kebanyakan hadis selesai sanad, bermakna sanad tak ada masalah. Sanadnya apa ikhwan, nama-nama yang kita sebutkan tadi, mestilah sifat dia ittasala sanaduhu, sambung menyambung. Maknanya kita boleh membuktikan satu orang dengan satu orang dari segi penerimaan, dari segi penyampaian. Tidak berlaku tokok tambah, tidak berlaku kekeliruan. Kawan tu bercakap macam lain, dia menyampaikan macam lain. Kesemuanya itu diselesaikan. Berlakulah pembersihan dari segi memahami mata rantai sanad itu. Dan selalu kita katakan dalam ilmu hadis, kata para ulama, al-isnadu minad din.
menyampaikan sanad itu bermakna menyampaikan agama. Kalau sangkut sanad, maka cerita yang akan disampaikan itu sangkut. Kerana itu ikhwan, tidak ada ilmu melainkan ilmu hadislah yang bercakap masalah sanad dengan begitu tinggi, dengan begitu kuat. Ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari membuka bab fadli man istabra'a li dinihi. Cuma terjemahan kita, dia kata keutamaan meninggalkan yang syubhat untuk kepentingan agama. Al-Imam Al-Bukhari membuka bab tentang fadli, bermakna ada kelebihan. Apabila manusia ini bersikap wara, dia ada kelebihan. Kita berjalan dengan ciri bangsa, kita berjalan dengan ciri agama, dan kita berjalan dengan ciri kita punya pengenalan kita, identiti kita. Maka bila orang tengok dia pakai samping hari raya, dia pakai baju Melayu, orang tak kata dia India man. Orang kata dia Malaysia ni. Itu identiti. Dia yang pakai samping tu confirm ke dia orang Malaysia, tak tahu lagi. Tetapi itulah identiti. Tengok orang tu pakai kubah, pakai serban, oh dia kata Pak Haji ni. Belum tentu orang tu pergi haji, mungkin dia bawa balik umrah. Tapi itu adalah identiti. Jadi demikian agama. Kita jalan, kita pakai kepiah, dia orang tahu orang ni orang. Dia tak kata kita Tok Wali. Dia kata kita Tok Wali, nampak dia tu bengong sangat. Dia kata dia orang bukan orang bimbing sikit. Itu identiti. Demikian dengan agama. Apabila manusia berbuat, dia bercakap, daripada situlah dibaca wara dia ataupun tidak wara. Arti perut dia kita tak tahu. Maka dalam riwayat, dalam tajuk kita ini, Imam Bukhari masukkan tajuk bab wara ni dalam Kitabul Iman untuk menunjukkan betapa bila manusia ni wara, makin nampak iman dia, bersih dia tu bagi nampak. Ini namanya bab fadli man istabra'a li dinihi. Kelebihan siapa-siapa yang istabra'a, siapa-siapa yang menjaga diri dia daripada kesucian pada penampilan agama yang ada dalam diri dia. Dia makin dekat dengan kesucian fitrah agama itu. Jadi hadis yang Imam Al-Bukhari bawa kepada kita ini adalah hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir. Iaitu hadis ini ikhwatul iman, dia start dengan perkataan Nu'man bin Bashir. Sebahagian para ulama menyatakan dia menyampaikan khutbah di bumi Kufah. Di situlah kita sebutkan tadi Amir Al-Sya'bi. Al-Sya'bi mendengar dia menyampaikan dalam khutbah dia hadis ini. Dalam khutbah dia baca satu hadis, iaitu dia kata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut. Al-Sya'bi mendengar daripada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir dengar terus daripada Nabi. Artinya ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Nu'man berada dalam majlis itu. Dia tidak mengambil daripada sahabat lain. Ini ketinggian satu hadis di Khatul Imam. Iaitu kata dia, Nabi menyebut al-halalu bayyinun. Al-halalu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu adalah bayyinun. Apa makna bayyinun? Jelas, nyata, terang. Hukum dia terang. Antara benda baik dan benda buruk, kalau Islam tak datang pun ikhwan, semua rancang. Semua rancang. Ini baik, ini buruk. Islam datang, dia mengesahkan apa yang manusia tak. Kalau Islam tak datang, ikhwan, orang tetap tak suka dengan riba. Kerana sifat riba ni memang jahat. Kalau Islam tak datang pun, orang memang kena bertukar barang, muamalah. Manusia ada nafsu, ada selera. Duk ada hari makan buah yang sama,
Kan akhirnya cousin dalam hutan pun marah dekat kita. Hari-hari buah, hari dia nak makan sambil belajar. Kan baru dia pun gelak kan. Cousin makan sambil belajar, dia tunjuk kerik. Cousin melayak. Jemu. Jadi dia nak bertukar. Ketika dia tukar, berlaku transaksi, muamalah. Berlakulah apa dia nak tukar, apa kawan tu nak bagi, dia suka tak suka. Islam tak datang pun orang telah menega. Telah ada li'ila fi Quraisy. Kata orang Arab ini rihlat asy-syita'i was-sayf. Tapi bila Islam datang, Islam tak mengesahkan yang dia buat itu memang baik. Maka Islam katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa yang kamu buat itu Allah halalkan. Bermakna telah ada kehidupan macam tu. Yang Allah nak kamu tinggalkan adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah larang kamu daripada riba. Itu dikatakan kepada orang Arab, al-halal bainun wal haram bainun. Jelas. Orang tengok telur, tak ada semua nak kata telur ni haram. Tak ada. Orang tengok telur, orang tengok dalam ketuk. Yang mana cepat dia tahu benda tu halal. Ini namanya fitrah, ikhwan. Allah bagi fitrah agama. Budak-budak baru beranak 2 hari, walaupun yang umur ada kata muda, umur 18, kahwin muda, umur 18, tetap bila dia lahirkan anak, dia bagi susu. Awak dia tak pergi bancuh, dia sekepik ke Milo ke, bagi ke budak tu. Fitrah. Itu namanya fitrah. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Allah berkatakan itu. Lebih-lebih lagi bila agama datang, agama merincikan apa yang halal, apa yang haram. Jadi ini satu bab tidak boleh didustakan di hadapan Allah. Bodoh manusia macam mana pun, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tahu itu azan, dia tahu, bodoh dia. Ni kita ambil tahap pemikirannya bodoh. Dia dengar Allah hayya 'ala salah. Oh, dia kata Mama Wati Maida. Tak ada. Tak ada orang dengar bang dia kata Mama Wati Maida. Tak ada. Dan tak ada orang dengar bunyi lonceng aiskrim masuk kampung, oh dia kata masuk lorong ada. Tak ada. Jangan didustakan di hadapan Allah. Nanti inilah tanggungjawab kena selesai di hadapan Allah. Al-ilmihi, ilmu yang Tuhan bagi. Hang tak taat perintah Allah kerana bodoh sungguh ke, ataupun hang tak taat kepada Allah kerana hawa nafsu ke? Yang bodoh sungguh tak tahu. Orang asli dalam hutan. Hutan pula hutan mana Amazon, mana hutan dunia. Ada kemaafan untuk mereka. Tak ingat, tak tahu. Tapi duduk di Malaysia, duduk di Taiping dengan azan, tak tahu kata itu sembahyang, dan tak tahu kata sembahyang start dengan ambil wudu ni. Maknanya dia baru keluar hutan Amazon tadi lah. Jangan didustakan di hadapan Allah. Dia tak tutup aurat. Banyak artis tak tutup aurat, tapi mereka pergi umrah, mereka tawaf, mereka pakai cukup. Maka kita tanya, kenapa tak tawaf dalam keadaan ambil tudung, bubuh lebu tu yang atas kepala, baik rumah yang nampak lebat? Kenapa tak tawaf demikian? Kenapa mesti nak tawaf pakai tudung? Dia kata tak boleh, tawaf kena tutup aurat. Artinya dia tahu tutup aurat, cuma dia balik ke Malaysia, dia buka pula. Pasti ada tawaf fikir baru. Tak boleh didustakan di hadapan Allah. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Ini akan dihisab di hadapan Allah. Nabi kata wa bainahuma, al-halal dan al-haram ini kita tahu dia halal, dia haram berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wa bainahuma musyabbahatun. Ada riwayat membaca dengan mushtabihatun. Al-Imam Bukhari membaca dengan musyabbahatun. Dia baca musyabbahatun. Dalam wazan nahwu dia pakai wazan mufa'alatun. Ada ini bacaan yang ma'ruf, iaitu di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada makhluk yang ketiga, iaitu makhluk yang bernama musyabbahatun, makhluk yang kita kata makhluk samar, menyebabkan tak jelas dan tak pasti hukum. Tak jelas dan tak pasti hukum.
Wallahu ta'ala alam, ikhwatul iman. Nabi memberi penjelasan kepada kita dalam hadis ini, ikhwatul iman. Nabi katakan kepada kita, la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang syubhat ini ada pada kebanyakan manusia. Ada kebanyakan manusia. Dia sama. Hadis ini ikhwan, dia bukan dalam bentuk makan minum, dia dalam bentuk kehidupan seluruhnya. Ada benda sama dalam akidah, ada benda sama dalam ibadah, ada benda sama dalam akhlak, ada sama dalam makan minum. Dia bukan masalah mi kuning Cina, tidak. Orang kata makan mi kuning Cina itu benda syubhat, tak. Kalau kita panggil dia mi, halal ya. Cuma kita tak makan pasal apa? Saya pun nak boleh makan. Dia lemak minyak babi, maka haram lah. Yang haram tu bukan pasal mi, pasal lemak minyak babi, haram lah. Maka haram dengan halal jelas. Kita kata Cina lemak minyak babi, lepas tu kita kata syubhat, salah. Minyak babi itu haram. Al-halalu bainun wal haramu bainun. Pasal apa awak tak makan? Pasal ada minyak babi, saya tak makan, haram. Tapi macam mana tadi? Dengan dalil. Apa dia dalil? Satu, DNA itu dalil. Dalil fiqh. Ada satu mana menggunakan cat ke apa-apa, dia telah keluar satu sel babi hidup dalam tu, dia dedah dalam seorang kabar, dia buat seminar, orang tanya semua, dia dapati betul. Itu adalah dalil. Maka memang wujud dalam mi ke kocok ke yang dia buat ada minyak babi. Tak boleh kita kata syubhat, haram lah. Tapi pasal apa orang tak makan mi kuning Cina? Tak boleh. Dia pokok minyak babi syubhat. Macam mana hang tahu? Depa kata tu bukan dalil. Sebab ada juga depa kata tak ada. Tengok depa duk beratok, dia duk bodoh baik punya, ambil tanya dia tengok. Sahabat baiknya nampak selera dia makan. Depa kata ada minyak babi. Mana minyak babi? Bukan minyak babi, dia pun minyak unta. Maka apabila kita nak kata benda tu haram, dia haram. Kita kata dia halal, dia halal. Untuk menyatakan dia halal ataupun dia haram, dalil tak boleh syubhat. Dalil kena jelas. Apa dalil dia? Kalau kita dengar orang kita punya what we say bahasa tekak kita kan, dia jadi kembang meloyor kan, itu macam yang tak lemak. Yang tu bukan menunjukkan haram, tak. Cuma tekak kita ni tak boleh tepi, itu jangan jadi dalil haram. Kerana bila kita kata haram, kita sedang masuk contoh urusan syariat, urusan agama Allah. Macam mana kita boleh mengharapkan tanpa bukti, tanpa dalil satu benda yang agama belum putus? Al-aslu fi syai' al-ibahah. Selagi dalil agama tak ada, benda itu dihukum harus boleh makan. Maka tekak saya tak lebih. Tekak bukan masalah halal haram, masalah kita punya hal. Kita punya hal. Aku tengok meloyor makan. Ada sahabat tak makan tak? Meloyor. Ada sahabat makan tak? Kita pergi tanah Arab kan, hantu makan sedap. Kata Syekh, apa dia ni? Dia kata, tak, muntah juga. Pasal bewak kita lain. Bewak kita jegir kita. Bewak kita dia tahap kita. Macam lagu kata dapat dibakit bapak cikgu murid dia tahap bagi. Bewak kita tunggu kita keluar di market, kita masuk dalam. Tapi dak yang riwayat sebut itu fi juhril dhabbin. Dak tu comel, pakai celak, pakai minyak, pakai lipstick, comel. Kecil-kecil dia tak besar. Ada sahabat yang bukan ahli Mekah makan. Ada sahabat yang ahli Mekah dia tak lalu. Dan kami orang Mekah tak biasa makan, Quraisy tak biasa makan. Orang Melayu tak makan tak. Antum masak sate semua sedap, nampak kawan tubuh yang meninjau sate. Kata sahabat, sedaplah sate kau ni, daging apa? Kita kata arnab, muntah. Dia nampak arnab macam anak kucing.
dia muntah tu menunjukkan makan harnam tu haram. Nah, itu masalah tekak. Jadi jangan jadikan dalil tekak kita tak boleh makan sebagai hukum dalam agama. Ini salah. Ini mengkhianati hukum agama. Saya tak boleh makan Cina ni dengan kencing tak basuh. Hang tengok. Tak tengok lah tapi Melayu pun kencing tak basuh. Lagu tu punya dalil dia pakai. Hari kata apa tak basuh. Tak apa lah. Itu bukan hukum kecuali zaman dah ni ada mereka pergi snap satu gambar apakah pergi bubur dalam. Macam saya dekat Telang tu nak pergi makan apa tu yang makan santan kat hijau-hijau cendol kan, nama saya tu Amerika tu lupa lah cendol masa saya tu nak order lah, nak order sahabat bertolak WhatsApp, dia tunjuk gambar satu gambar. Ini gambar dia tunjuk satu mamak cendol tu, dia duduk sebelah tangan kanan duduk pusing, tangan kiri dia duduk gawang mumpuk masuk dalam itu mamak lain, bukan mamak tu. Bukan semua mamak gawang mumpuk lalu tu. Nak mengajar ni pun mamak juga tak gawang tu. Jadi kita tu sapilah makan benda itu. Jadi ada orang, dia kadang-kadang dia buat banyak silap. Dia menghukum satu benda itu haram, sedangkan benda itu masih syubhat. Tak sama dalil. Maka jangan memberanikan diri kata benda itu haram, ikhwan, kalau benda itu kita tak tahu. Nabi menyebut dalam riwayat ini, la yadri katsirun minan nas, iaitu kebanyakan orang tak tahu hukumnya ada. Ikhwan, mungkin kebanyakan orang tidak alim, dia tak tahu. Dia tak tahu syubhat dalam akidah, dia tak tahu syubhat yang ada dalam makan minum, syubhat dalam fiqh, dia tak tahu. Dia tak tahu. Maka menjadilah sama hukum itu ikhwan, dan tak ramai orang boleh memilih. Dalam riwayat ini ikhwatul iman, Nabi nak cerita satu benda, ada fadilat untuk kita. Apa dia? Fadilat. Halal terang, haram terang. Ada satu benda tak ramai orang boleh bagi keputusan. Kalau mi kuning Cina, dia makan syubhat, dia boleh diputuskan. Hang nak kata apa? Khabar yang datang, khabar itu meragukan kita, bukan mi itu meragukan kita. Mi itu mi halal. Depa kata ada benda haram, depa kata dalil tak ada. Maka kita ambil kaedah usul, apa nama, al-aslu fi syai'i al-ibahah. Hukum mi ini hukumnya harus. Sampai datang dalil kata dia haram, baru mulut kita boleh kata haram. Depa ni macam mana ni, depa masuk satu rumah, depa buat zina apa, tak boleh. Mata kita tak nampak, tak ada dalil. Mana CCTV? Mana itu, mana ini? Habis dia masuk dalam rumah, kalau tak buat zina, buat apa? Kata ayat lain, khalwat, sekedudukan, mereka bukan lagi bini, mereka bukan mahram, mereka masuk dan keadaan mereka meragukan. Zina tak boleh pakai. Walaupun kita tengok video mereka berzina, nama hukum zina tak boleh, sebab tak boleh laksanakan hukum zina. Kerana zina tetap biji mata, bukan rakaman. Zina ni ikhwan tetap biji mata. Habis rakaman menunjukkan dia memang dia bersalah, tapi hukum dia dalam bab lain, hukum takzir. Tak boleh sebab kerana zina ni mata. Nabi kata batang celak masuk dalam lubang celak, dua mata, lagi dua. Siapa nak zina tapi buat open macam tu? Jangan pakai bahasa, jangan pakai ini haram selagi mana tak ada dalil. Saya tak mau makan pasal cerita banyak yang datang ni buat saya jadi lanat. Tak sama kan? Apabila kita tak makan, ada tak kebaikan kepada diri kita? Ada. Maruah kita terpelihara. Korang-korang kita tak ragu. Tapi nak kata haram, tak boleh. Haram memerlukan dalil. Pasal itu kaedah dalam ibadat dengan kaedah dalam muamalat, dalam kehidupan kita berbeda. Kaedah dalam ibadat tak boleh buat sampai ada dalil suruh buat. Itu kaedah ibadat. Tak boleh buat. Tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak ada haji, tak ada apa.
Bila haji? Bila Allah suruh Nabi pergi haji, baru Nabi pergi haji. Sedangkan Nabi duduk di Mekah tu negeri haji. Sebelum Nabi buat haji, Jahiliyah buat haji. Tapi siapa Nabi tak turut serta? Belum ada arahan untuk buat haji. Nabi duduk tu, mereka tahu sembahyang, Nabi tak join sembahyang cara mereka, pasal belum ada ayat turun bab sembahyang. Maka kaedah ibadat tak boleh buat ibadat sampai ada dalil suruh buat, baru boleh start buat. Kaedah makan minum, kaedah dunia, semuanya boleh sampai ada dalil kata tak boleh, baru tak boleh. Dua benda yang berbeza, ikhwan. Jangan ambil hal ibadat bubuh dalam dunia, dan ambil hal dunia bubuh dalam ibadat. Agama kita jadi masbur. Ibadat semua boleh sampai dalil kata tak boleh. Mana ada dalil menghalang kita buat ibadat? Tak ada. Makanan semua tak boleh sampai ada dalil kata boleh. Mana ada dalil makan rojak apa semua, belacan? Tak ada. Pasal itu kaedah dia, semua boleh makan sampai ada dalil yang jelas kata tak boleh makan, baru stop dia nak makan. Ini ikhwan, kita belajar supaya kita tak jadi silap, ikhwan. Awak tak makan, tak makan. Dia pergi minum, katalah pergi minum kedai kopi Cina, masalah. Bukan susu kopi. Masalahnya, orang mau minum kedai kopi dia, hantarlah dia kencing basuh. Aku dulu masa mengaji pun tak basuh lah, aku basuh dulu mengaji. Itu bukan dalil tak boleh minum kopi itu. Tak ada dalil. Orang Islam ni boleh istinja. Istinja bukan pakai air, pakai batu. Jadi macam mana kopi ni lah, macam mana kopi ni? Nak terak buangkan nak apa? Balik pada hadis. Bila sebut kopi, dia masuk bahalal ke baharam? Bahalal. Boleh minum. Sampai ada dalil kata jangan minum. Tapi bila kita kata jangan minum, kita kata Cina tu tak masuk bukuah minum. Tiba-tiba kita minum. Apa pandangan orang kat kita? Tadi hang kata tak boleh lah sapu lah. Rosaklah agama kita. Salih kita tu rosak. Maka kalau kita tak kata dia haram, cuma jiwa kita tak tenang minum dia, putuskan jangan minum. Tapi jangan kata dia haram. Kita tak boleh kata dia haram. Maka Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam awal surah Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata min azwajik. Hai Nabi, kenapa kamu haramkan benda yang Allah halalkan untuk kamu? Adakah kamu nak menuntut supaya isteri-isteri kamu redha dengan kamu? Maka halal pasal itu dalam kaedah usul dia katakan al-halalu wal haramu haqqullahi wahda. Halal menentukan halal, menentukan haram itu hanya Allah sahaja. Pasal itu bila menentukan kena ada dalil, dan dalil itu dibicarakan sahih atau tidak sahih. Betul ke cara faham dalil itu, ikhwan? Ikhwatul iman, wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah Maha mengetahui. Ketika terjadi hadis-hadis yang kita kata hadis-hadis itu berada dalam keadaan berlaku pertembungan. Kadang-kadang hadis-hadis yang macam ini menyebabkan satu hukum tak dapat diputuskan. Maka berlakulah hukum-hukum kesamaan. Hukum-hukum kesamaan dia berlaku. Adanya pandangan yang berbeza daripada kalangan para ulama. Satu ulama menilai satu hadis dhaif, satu ulama menilai satu hadis itu sahih, maka berlaku kesamaan. Maka mesti diberi suatu penjelasan. Benda yang kalau satu orang itu ikhwan, dia boleh meninggalkan benda makruh, bermakna dia berjauhan dengan benda haram. Kalau dia boleh tinggal benda makruh, bermakna dia berjauhan dengan benda haram. Satu orang tu kalau dia suka buat benda-benda yang orang kata harus, maksudnya ada pilihan, nak buat ke nak buat pun boleh, tak buat pun boleh, dan dia memilih untuk banyak tak buat, maka dia sedang ambil dengan makruh. Bagi pilihan salat ba'diyah isyak ni boleh buat, boleh tak buat. Dia memilih banyak tak buat, maka banyaklah timbangan makruh dalam hidup dia. Kenapa? Lawan kepada sunat tadi adalah makruh. Bila kawan tu buat, pahala sunat. Bila kawan tu tak buat,
Bila ada perlawanan antara sunat dan makruh, dia meninggalkan yang sunat, maka banyaklah catatan makruh dalam hidup dia. Bila dia menghampiri benda makruh, dia makin cenderung kepada benda-benda yang seumpama makruh, kemuncak dia, iaitu benda haram. Maka Nabi maka para ulama bagi tahu kepada kita, mengelakkan diri kita daripada benda syubhat, dekatkan diri kita kepada benda-benda yang disunat. Benda-benda yang disunat. Apabila sebut benda itu sunnah, cepat-cepat kita buat. Maka cepat kita buat benda sunnah, kita makin hampir dengan, kita makin jauh dengan makruh, kita makin jauh dengan yang haram. Apabila satu benda itu dikatakan tidak sunnah, cepat-cepat kita lari diri. Kalau kita buat, kita menghampiri larangan Allah. Bukan kita buat benda dilarang, tapi kita menghampiri kawasan itu. Kerana itu ikhwatul iman, mungkin di sisi para ulama, hadis yang kita bahas ini, hadis yang kita kata syubhat ini adalah hadis yang membahaskan masalah kehidupan kita seluruhnya. Ikhwatul iman, Nabi sebut kepada kita kelebihan. Faman ittaqa al-musyabbahat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Iaitu Nabi menyebut kepada kita bahawa siapa yang menghindari benda-benda syubhat ini, dijauhkan diri dia, maka istabra'a, kesucian agama dalam diri dia wujud. Jadi pasal itu bila kita hukum satu benda makruh, jangan buat. Lebih-lebih kita kata harap, jangan buat. Kita kata minggu ni Cina ni syubhat, tiba-tiba satu hari kita ambil makan, habis lingkup minggu ni kita ambil kuning tak lingkup. Agama, kesucian agama, warak kita tu dia akan rosak yang terima. Istabra'a dengan makna apa dia? Dengan makna kata kesucian agama, kehormatan agama kita akan terpelihara. Pasal itu ikhwan, kita mengaji dalam fiqh pun, kata para ulama, al-khuruj min al-khilafi awla, keluar daripada perbahasan yang khilaf lebih baik. Kita ambil yang nyata, hatta dalam fiqh ulama khilaf bukan. Apabila ulama khilaf, kita jangan terlibat, jangan imbah dengan khilaf mereka. Kita beramal dengan satu amalan yang nampak kesahihan hadis itu jelas, maka kita keluar daripada syubhat akhlak. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, keluar je. Jangan campur. Cuba cari riwayat-riwayat yang jelas macam mana. Macam mana riwayat buat itu jelas. Orang suka selawat kepada Nabi kan. Ini saya punya orang putih kata my personal opinion on me. If you agree, you can agree. If not agree, sendiri punya pasal lah. Selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Antum seringkah selawat kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni kalau kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, ada dah ulama khilaf, ada dah ulama berbincang, ayo selawat macam ni tak boleh ni. Tak ada. Orang putih kata all school of thought agree. Macam ni. Tak apalah, peluang cakap-cakap. Semua mazhab menerima Allahumma salli ala Muhammad. Semua menerima. Ini adalah selawat. Tapi apabila antum pakai selawat lain, pakai selawat, antum pakai masalah selawat apa nama? Allahumma salli ala Muhammad, apa tu? Nama orang tak baca lupa. Yang dipakai selawat Fatih lima ughliq. Binalah macam-macam apa dia panggil tafrijiyah. Apabila antum baca selawat tafrijiyah, ada tak ulama kata selawat ni ada unsur salah? Ada. Antum pakai selawat syifa misalnya, ada tak ulama kritik selawat syifa? Ada. Dari segi i'rab bahasanya, dari segi baris Arab dia, ada tak kritik? Ada. Maka selawat macam ni dia duduk pada tahap mana? Tahap dikritik. Ada tak ulama kata boleh? Ada. Ada tak ulama kritik kata jangan? Ada. Artinya ketika antum berselawat khuruj minal khilaf, keluarkan diri daripada memakai lafaz yang menjadi khilaf, keluar, itu lebih baik.
Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu namanya selawat, selawat syifa. Ada tak ulama kritik selawat ni salah? Ada. Maka ulama berbincang, selawat ni Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub disandarkan syifa kepada selawat ke ataupun syifa kepada Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad, berselawat pada Muhammad kan ataupun menyandarkan tib itu, penyembuh itu pada Muhammad? Kalau kita nak sandarkan kelebihan selawat menyembuhkan, kata para ulama yang kritik, kita kena buat riwayat daripada Nabi menceritakan di antara kelebihan selawat adalah syifa. Ada tak riwayat yang sahih menyatakan siapa sakit banyaklah selawat, insya-Allah akan lekas? Kalau ada riwayat macam tu, baru kita boleh menyandarkan selawat itu adalah syifa. Tapi riwayat tidak ada. Nabi kata siapa selawat kat aku satu, Allah bagi kat dia 10. Selawat maksud dia apa? Kebaikan, berdoa kepada Allah, Allah tambah kebaikan kepada Nabi sampai berlakunya hari kebangkitan dan berlakunya hari kiamat. Di pihak yang kata boleh, dia kata tak, saya berselawat, mudah-mudahan dengan berselawat itu saya sembuh. Maka berlaku tak kritik mengkritik? Berlaku. Maka berdasarkan hadis ini, lebih baik jangan pakai apa-apa lafaz yang termasuk dalam dunia kritikan, kerana dia jadi syubhat. Tinggalkan. Pakai apa? Pakai lafaz-lafaz yang semua orang bersetuju. Lafaz itu tak ada masalah. Boleh faham? Bukan Muhammad nak bagi selawat. Dah. Kita baca hadis. Kita baca hadis. Baik, antum nak menyanyi lagu apa? Ayahku pulang dari kota, ayahku belikan kereta, kereta kecil warna merah, pon 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 pon. Cikgu pernah dengar lagu tu? Zaman saya 47. Atau ni lagu tu, ada orang keliru, dia ni duduk selawat dah apa? Tak ada. Kalau ada orang keliru, maknanya dia itu memang tak nak mengaji. Menyanyi lagu kereta dia kata selawat. Sikit punya huruf apa pun tak ada. Ya? Kalau nak menyanyi, menyanyi ya. Kalau nak selawat, selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah selawat pada Nabi kami. Allahumma salli ala abdika wa rasulika. Ya Allah, berilah selawat pada hamba-Mu dan Rasul utusan Kamu. Ya Allah, selawat. Bila kita selawat, kita selawat. Tapi kita duduk, Ya Hannana, Ya Hannana, Zahara dinul mu'ayya. Ikut saya. Baik. Yang ini menyanyikan selawat. Ini pula. Ini macam selawat. Apabila lafaz itu tak tahu nak macam mana, tidak. Jangan pakai. Kalau kita pakai, apa akan cedera? Agama dalam diri kita akan dipertikai. Yang cederanya ialah kesucian agama dalam diri kita. Tambah bila nak kena menyanyi, dia kena ada satu pergerakan. Kalau kita buat twist, tak boleh. Dia tak boleh menari Ya Hanana pitanya kepada kelantai. Tak boleh. Itu twist. Itu zaman orang Ya Hanana kita pergi kepala awak, dia hulu melampau. Dah menyanyi Ya Hanana cara nasyid, tangan pegang atas ini pun tak boleh. Pegang macam nasyid. Apa Surya dulu kan? Ya Hanana, dia kata awak keras membantu untuk orang siap. Dia tak boleh, dia kena merawat. Dia ada teknik, ada cara, ada lafaz. Zahir nampak macam selawat. Tengok terjemahan, bukan selawat. Ya Hanana bukan selawat. Maka belah hak nu kalau menyanyi, orang tahu menyanyi terus. Andainya aku pergi dulu, dia nak pergi dulu sangat, tak pergi dulu. Waktu tunggu hang di pintu surga. Tahu itu bukan selawat. Apabila datang satu lafaz, itu berlakulah perbahasan yang sangat ketara di sisi para ulama pada menentukan apa sebenarnya lafaz ini. Maka kita sebagai orang yang baca hadis macam ini, nama dia khuruj min al-khilaf yang keluar. Apa yang tak merosakkan perbahasan? Nak selawat, nak nyanyi.
Tak boleh tak saya nyanyi? Nyanyilah cara kita cakap orang tua-tua. Makcik tengok awak lah, abang kita balik lagi. Nyanyi ya. Abang sayang, abang di mana? Hati risau mengenang abang, mama ni buat kuliah lama sana. Nanti nyanyilah seorang-orang. Anak tengok, oh mak duk nyanyi. Anak tak keliru. Mak ni selawat tak duk nyanyi. Kalau ada anak keliru tu, anak tu memang gigah. Maka tinggalkan yang lafaz yang mendatangkan syubhat. Ini namanya syubhat lafaz dalam akidah. Tinggalkan. Kalau kita tinggal apa yang selamat, agama kita selamat. Agama dan diri kita selamat. Dan ikhwatul iman, Nabi menyebut akibat manusia dengan syubhat ini. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus dalam benda syubhat, barang siapa yang jatuh dalam benda syubhat, ikhwatul iman, Nabi sebut pada kita apa ikhwatul iman? Nabi sebut kara'in yar'a hawla al-hima. Hawla al-hima. Nabi buat kepada kita satu contoh. Nabi buat satu contoh yang contoh ni memang serasi dengan dunia Arab. Contoh ni memang serasi dengan dunia Arab. Nabi kata kara'in yar'a, sebagaimana ra'in penggembala, yar'a dia menggembala kambing. Dia gembala kambing dan dia tahu di ujung sana ada raja telah membahagikan tanah. Raja beritahu belah sini untuk rakyat, belah sana untuk istana. Dia pergi menggembala. Dan dia tahu raja telah buat border. Tiba-tiba dia bawa kambing dia pergi makan rumput di sana. Nabi kata dia akan terkena murka daripada raja kalau kambing dia makan rumput balik sana. Nabi kata kara'in, seperti mana satu orang yang ra'in yar'a hawla al-hima. Hawla al-hima, dia bawa kambing-kambing dia pergi makan di satu tempat hima. Tempat itu telah digezek sebagai kawasan larangan, tak boleh masuk. Kenapa ikhwan? Kerana kambing ni binatang ni benda yang tak boleh didik. Dia tak tahu larangan dan dia tak tahu suruhan. Demikian hawa nafsu. Hawa nafsu ni kalau kita turut dia akan merosakkan kita. Apa akan jadi? Rasulullah sebut kepada kita, ikhwan, Nabi kata yushiku ayyuqi'ahu. Nabi kata tak payah kita sembang lah, tak payah syak lagi. Kalau 30 hari dia mengembala di situ, ada satu hari dia tak akan sedang kambing itu akan makan rumput lah. Cuma tinggal dua benda. Satu, raja tu tahu kata tak. Dua, dia kena hukum atau dia tak kena hukum. Itu saja. Tetapi dari segi merasai kesalahan, dia telah rasa dah salah walaupun siapa pun tak tahu. Dia saja tahu. Apabila manusia rasa dia salah, berlakulah kehilangan kesucian dalam akhlak. Satu salah. Bila dia iktiraf dia salah, dia telah mengiktiraf, dia telah melanggar satu benda, dia telah buat satu larangan. Larangan itulah telah menggores, mencacatkan jiwa dia yang suci. Ini Nabi sebut, Nabi letak benda syubhat ini ikhwan dalam bab mencarakan kesucian. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kalau nak jadi musibah, Allah takdirkan orang nampak, orang report dia. Kalau orang tak report, dia senang lah, dia tak tahu apa. Tetapi bila dia buat ibadat ikhwan, dia bayang, dia tahu kata kambing dia telah makan rumput larangan, tiba-tiba satu hari dia berpeluang menghadap raja dan dia tahu raja ni yang tak benarkan mana-mana kambing masuk kawasan larangan. Bagaimana dia nak berdiri depan raja? Raja pun tak tahu, suasana tenang tapi jiwa dia kacau. Maka demikianlah Nabi nak sebut, Allah Jalla wa'ala bukan nisbah kepada raja, tapi Nabi nak bagi faham orang masa tu faham. Nabi kata jiwa kamu akan rosak ketika kamu bertemu dengan Allah dalam ibadah, akan rosak. Nabi beritahu kepada dia, Nabi kata ala ketahuilah, inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Ketahuilah, benda dia ketahuilah bahawa sesungguhnya larangan Allah di atas muka bumi ini adalah benda yang haram. Allah larang benda haram. Bila kita start buat, orang tak tahu, kita masuk aja agama yang
agama yang kata roh fitrah dalam jiwa kita ni, dia mula tukar warna. Dia tak jadi warna fitrah, dia akan jadi warna hawa nafsu. Ikutlah hawa nafsu kita ke mana, tuan. Maka Nabi Ikhwatul Iman bagi tahu Nabi sebut dalam hadis ini sambungan dia. Nabi kata, ala ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah. Nabi tahu tak? Nabi kata amanah tahu tak? Nabi nak buat dua benda. Yang pertama, Nabi nak buat tak mananya rosak, dan Nabi nak buat punca manusia boleh mematuhi hima tadi. Ini kawasan boleh, ini kawasan tak boleh. Ada larangan, ada perintah. Tahu tak tak mana punca manusia dapat kekuatan boleh mentaati, dan tak mana punca manusia melanggar. Nabi kata ketahuilah elok-elok. Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya Nabi kata mudghah, dia kata segumpal darah. Jantung darah ke kata? Jantung ni darah. Dia bukan isi kan? Dia darah kan? Luar tu isi lah. Ya. Luar tu isi tapi dalam darah. Darah luar dia isi dalam dia darah. Hati? Hati kalau ikutkan memang dia darah. Hati memang darah. Jadi sajalah saya tanya, dia termasuk organ kan? Organ. Jadi kalau satu orang tu antara jantung dengan hati, jantung dengan hati, yang mana tak ada dia akan kolaps. Kalau diberi pilihan, awak ni boleh hidup, pilih mau jantung ke mau hati? Jantung tu perlu untuk edaran darah lah. Edaran darah. Maksudnya untuk segala organ perlu ada darah, sekitaran darah. So ada orang yang tidak ada hati, tapi dia perlu ada tisu sokongan lain lah. Jadi maksudnya hati tu kalau kata sebab hati tu kadang-kadang kita boleh potong dari kecil. Walaupun kecil, hati tu masih boleh berfungsi. Tapi kalau jantung, kita tak boleh kecilkan dia. Maksudnya kalau jantung tak ada manusia. Okey ya. Kenapa saya tanya soalan tu? Kalau saya nak kaitkan dengan yang Nabi sebut, anda tengok dalam bahasa Arab, hati dipanggil kabid, jantung dipanggil qalb. Orang Melayu dia panggil hati kan? Orang Melayu dia panggil hati. Orang Melayu dia kata hati mobile. Kan Quran kata fi qulubihim maradun. Qulub ni dia plural daripada qalb. Qulub dia plural, banyak. Kalau Arab hati dia kata kabid. Kabid ni hati. Tapi bila dalam masalah penyakit yang menjadikan orang tu jahat, dan Quran kata fi qulubihim maradun. Kalau terjemahan dia, Allah kata di dalam jantung mereka itu ada penyakit. Allah tak tuju pada hati, organ tu. Allah tuju kepada organ dalam bentuk jantung. Kerana dia sampai darah. Dan syaitan berjalan daripada darah manusia. Maka Nabi kata mudghah. Nabi kata ada satu mudghah, macam mana satu berketui tu dalam tu. Dia tergantung elok mudghah. Nabi kata kalau darah itu elok, kalau darah di situ elok, Nabi kata, tengok hadis tadi boleh. Wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita ni ada satu mudghah, satu gantungan, segumpal apa itu darah. Idza salahat salahal jasad kullu. Nabi cakap ni lebih nakik dengan syubhat dan melanggar larangan Allah. Kalau yang macam darah ni dalam badan manusia itu baik, Nabi kata, maka baiklah semua. Wa idza fasadal jasad kullu. Kalau dia itu ada masalah, fasadan dia rosak, maka rosaklah itu semua. Menyebabkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ni mudghah yang baginda maksudkan? Maka Nabi menyatakan, wa hiya qalbu, dia adalah qalbu, tempat taruhan darah. Jadi kalau kita pakai terjemahan hati, dia kurang tepat. Dia adalah jantung. Kata saya tanya ke doktor,
Pasal Nabi kaitkan penyakit ada di jantung, baik dan buruk ada di jantung. Dia ada hubungan dengan orang panggil spiritual. Akal tempat menggambarkan televisyen, akal ni macam televisyen. Dia boleh bagi macam-macam gambar tengok. Tapi yang proses gambar tu masuk keluar, dia ada pada darah manusia. Maka macam mana kawan tu dia boleh ra'i pengembala tadi, dia boleh gembala sampai kambing dia pergi makan rumput larangan. Nabi kata kerana hati dia berpenyakit, hati dia tak mengenal larangan Allah. Maka bila hati tak kenal larangan Allah, pertama sekali rosak adalah maruah agama dalam dirinya, dipandang oleh seluruhnya. Bukan manusia yang memandang, ada malaikat memandang, ada Tuhan yang akan memberi pembalasan. Kenapa orang ni dia bukan tak buat benda syubhat, dia tak bagi rosak sampai agama dia terpelihara? Nabi kata kerana dia memiliki hati yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu iman, ketika dia menafsirkan hadis ini, Abu Hurairah kata dalam tubuh hati jantung manusia ini, kata Abu Hurairah, dia seperti mana malik raja. Kalau dia baik, maka kaki tangan semua akan jadi baik. Kalau dia rosak, maka semuanya akan jadi rosak. Mereka seperti mana junud, macam mana junud, macam apa tu, macam mana bala tentera. Dia pada tangan, mata ni semua bala tentera. Macam mana bala tentera sahaja. Adapun jantung manusia itulah tempat taruhan kesucian agama. Maka pasal itu Nabi kata al-halal bainun wal haram bainun. Kenalkan hati kita dengan halal dan dengan haram. Wa baina dzalika adalah hadis ini, wa bainahuma musyabbahatun, antara halal dan haram. Dia cuma satu penyakit, dia tak tahu pasal dia kurang ilmu. Maka sama lah benda tu pada dia. Mungkin benda tu jelas-jelas halal, tapi kerana dia tak tahu jadi sama. Sebenarnya benda tu halal. Macam saya bagi contoh mi Cina dengan air kopi tadi, benda tu terang halal, cuma dia yang tak mau minum, dia juga kata haram. Benda tu yang sama dekat dia. Maka Nabi kata baik-baik, jaga baik-baik. Iman ibadat, iman perangai, iman muamalat, iman hidup, iman makan, iman minum, jangan sampai kamu termasuk dalam benda syubhat. Kita tak tahu. Tiba-tiba kita tak tahu, kita bagi juga pandangan kita. Di sisi kita benda tu syubhat, tapi di sisi agama benda tu bainun jelas. Kebodohan kita yang buat kita syubhat. La yadri, dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Bukhari ini dia kata la ya'lamuha katsirun minan nas. Ramai orang tersalah memberi fatwa. Dalam Islam ada halal, dalam Islam ada haram. Pasal apa jadi syubhat? Syubhat kerana kebodohan dia. Dia yang tak tahu. Maka kena kembali pada kedudukan dan imam halal, imam haram. Tak tahu. Saya kata wallahu a'lam. Saya tak tahu nak kata apa sahabat. Artinya dia kena menambahkan ilmu dia supaya dia tahu. Macam saya katakan lafaz-lafaz dalam ibadat, contoh-contoh selawat tadi semua. Dia tak tahu. Dia ingat benda itu selawat. Di sisi agama benda itu tak boleh. Tak boleh kita pakai musytarakah ni. Perkataan-perkataan lafaz-lafaz yang apa? Yang double meaning. Iman dia kita kata untuk Nabi, iman dia kita kata untuk Tuhan. Dia tak ada double meaning. Syubhat, kesamaran, kejahilan menyebabkan dia kata tak apa, dia hukum benda tu halal, sedangkan benda tu tak boleh. Kebodohan dia dihukum benda tu haram, sebenarnya benda tu tidak haram, benda tu boleh. Maka bahaya syubhat ini. Kenapa? Tadi saya katakan, kenapa kondisi syubhat itu wujud? Kerana tidak memahami dalil-dalilnya. Saya bagi satu contoh. Tak memahami dalil-dalil yang ada. Jam ni betul kan? Betul kan? InsyaAllah. InsyaAllah selamat. InsyaAllah. Apa setengah? 8.32. Masih sejuk, tak boleh kuliah banyak. Saya bagi contoh foto ni. Apa saya nampak ni? Lupa lah. Contoh orang kita lupa. Ini foto iman. Pasal tu ikhwan, perkara yang
pertama ikhwan, kita kena bagi selesaikan diri kita. Pasal kita selesaikan diri kita dengan apa ikhwan? Dengan ilmu. Ilmu itu dalil. Pasal itu antum bayang bagaimana Quran boleh menyatakan dalam Baqarah 111 itu, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Quran katalah tak mencakap banyak. Semua sangkaan kamu pada agama buktikan kalau kamu benar. Jadi agama ni bukan sangka-sangka. Tak boleh kod tak ada. Kod tak ada. Tak boleh apa dalil. Sahabat anak ingat boleh ya? Tak boleh anak ingat. Apa dalil? Apa dalil? Itu orang biasa kubur. Pagi-pagi raya kan, amal nampak tiga membuat dulu silam. Baca Yasin. Kata sahabat, kita nak baca Yasin pun tak boleh duduk dengan sahabat. Kata ada larangan hadis Imam Muslim, hadis yang sahih daripada Abu Hurairah. La yajlisa ahadukum 'ala jamrah. Nabi kata, hai umatku, kamu duduk atas bara api. Bara api itu Nabi kata membakar pakaian dan kulit kamu. Kamu tanggung sakit lebih baik daripada duduk atas kubur. Ada maksud duduk ni, duduk atas kubur, bukan tepi kubur. Kami duduk tepi. Kata ustaz, nak tanya ustaz, kami duduk tepi kubur. Dia kata tak boleh. Duduk atas kubur memang tak boleh. Habis kami nak duduk ke mana? Ustaz kata duduk di rumah. Baik, bertemu dua dalil. Satu tak bagi duduk atas kubur. Lagi satu dalil menceritakan daripada Abu Hurairah, Nabi kata, siapa-siapa yang kencing atas kubur, yang buang air besar di atas kubur, dia telah menyakiti tuan punya kubur. Maka lebih baik terbakar baju dia, kulit dia, daripada dia kencing atas kubur. Maka ada dua baik. Para ulama hadis ikhwatul, mereka datang mereka bersembah mencari. Ustaz kata ni, kalau antum pernah dengar kitab nama Nailul Awtar oleh Syaukani, menulis kitab fiqh hadis yang sangat menarik. Ada 9 jilid kitab. Dia membahas hadis-hadis yang ada pertentangan. Kata dia ada pun riwayat yang menyebut lebih baik duduk atas bara api, terbakar baju. Lepas tu baju tu membawa kulit kamu terbakar. Bila kulit terbakar ni kita sakit. Nabi kata tahanlah sakit tu. Lebih baik daripada duduk atas kubur. Kerana kerja duduk atas kubur ni kerja Yahudi dan kerja Nasara. Banyak pula satu riwayat kata yang tak boleh dikencing dan duduk macam kita dia boleh. Maka ulama hadis bawa riwayat ni tengok. Riwayat yang kata jangan duduk terus ni adalah riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Ada riwayat yang kata maksud tak boleh duduk, tak boleh qada hajat. Riwayat itu disebut oleh Syaukani dalam Nailul Awtar. Riwayat ini adalah riwayat yang sangat lemah dan dhaif. Ikhwan, jadi dia kata apabila kita ada kesamaran dalam ilmu, berlakulah amalan yang syubhat dalam agama. Dia kata tak apa duduk atas kubur ni, jangan pergi menerak atas kubur tu sudah. Dia kata boleh pasal dia duduk dalam dalil yang lemah. Maka selama dia tak tahu dalil itu, maka kita kata ilmu dan syubhat. Berlaku kesamaran untuk memahami benda itu. Maka berlakulah fiqh yang dhaif di dalam fiqh. Satu mazhab kata benda tu boleh. Bila dikaji pandangan mazhab tu, tengok dalil yang mazhab tu bukan adalah dhaif. Tapi di sisi mazhab tu dia sampai sahih. Dia kata hadis ni betul. Tapi bila datang para pengkaji kemudian seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dia kata teliti balik hadis itu. Dia berkata adalah hadis yang ada sanad yang dhaif. Maka mudah-mudahan imam yang memfatwakan itu dia mendapat satu pahala di sisi Allah. Tapi kita yang telah tahu mesti kembali kepada kebenaran. Pasal itu ikhwatul iman, kita katakan itu perlu dijaga. Bukan saja makan minum kena jaga betul. Itu makan minum alhamdulillah. Kita baca selawat kita kena jaga. Selawat apa kita baca? Selawat apa kita baca? Bukan Ustaz bukan kata mengkritik, tapi sekadar kerana kita dah baca hadis macam ni. Yang mana menjadi pertikaian ulama. Kadang-kadang kita tak ada ilmu, kita tak tahu ulama mengkritik sebab kita tak pernah jumpa. Sebagai contoh selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i hajat, kan? Kita baca selawat tu. Orang
ada suatu dipanggil tawassul yang tak ditentukan ke mana. Maka lepas kita salat, Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu. Ini bukan macam doa menutup dan kita amin pula. Ini contoh. Kuliah takbir ini. Fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Para ulama kata. Kenapa ada perkataan Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin? Muhammad yang awal dan Muhammad yang kemudian. Apa maksudnya? Dia usah baca lama, dia bukan masalah baca lama. Para ulama telah ketik lagi lama. Kita yang tak tahu. Kenapa? Syubhat kita memahami. Kita baru dengar. Ngomong ni. Habis nak baca apa? Baca selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah. Selawat yang tidak dibuktikan. Kenapa dibuktikan? Kerana lafaznya zaman dia wujud. Ini semua selawat demi Allah. Selawat yang dibuktikan, selawat syifa, selawat at-tadali, selawat tahrijiyah ni, dia wujud setelah wafatnya Nabi, wafatnya para sahabat. Dia wujud 400 tahun hijrah. Atau kita 1400 atau tolak 400. Itulah kewujudan dia. Dia baru saja kepada kita. Pasal itu dia dibuktikan. Kalau dia wujud zaman Nabi, demi Allah tak dibuktikan. Dibuktikan dari segi asal tempat mana. Imam Busairi yang ada dalam buku Marhaban itu, orang belajar riwayat hidup dia. Dia daripada Iran bermazhab Syiah. Dia buat semua selawat-selawat yang ada unsur hulu melampau. Dia 17 tahun dia berada dalam keadaan lumpuh. Imam Busairi yang Syiah ada juga satu Busairi Imam hadis. Itu yang Ustaz katakan bahawa syubhat ni dia bahaya. Pasal apa dia jadi syubhat? Pasal berlaku ilmu tidak sampai. Ilmu tak sampai. Pasal itu alhamdulillah kalau Allah bagi pada kita kebenaran datang. Kita sedikit sesadar kita buat, kita semak dan menyemak. Siapa pun cakap, kita semak. Pasal itu kalau Pak Ustaz cakap ni kami nak baca macam mana? Itu penting. Dan Ustaz yang cakap kena bersedia lah. Jangan bertanya-tanya, saya pun tak berapa ingat. Jangan cakap lah. Kalau tak berapa ingat, awak tak bersedia, jangan cakap. Awak nak baca. Agama ni bukan dengar, pergi buat. Agama ni bertanya. Di mana dalilnya? Apa hujahnya? Kitab apa saya nak baca? Mesti tanya. Ada tengok ada kitab nama Matla'ul Badrain. Kitab lama kan? Dari Khatani. Muqaddimah Matla'ul Badrain itu sebelum dia masuk bab taharah, dia cerita bab akidah dan dia memuatkan hadis. Maka semua hadis dalam bab akidah dalam Matla'ul Badrain disemak oleh ulama hadis dan mereka mendapati hadis itu semuanya martabat yang palsu. Hadis itu palsu bukan hari ini, dia lama dah ulama sebut, cuma kita baru tahu. Maka berlakulah hujah-menghujah. Habis Ustaz kalau palsu, kami duk baca Matla'ul Badrain ini macam mana? Yang palsu jangan baca yang tak palsu. Siasatan itu perlu dibuat. Kalau Ustaz tersilap, ada cuba rujuk muqaddimah dia, ada satu riwayat. Nanti di hari akhirat Allah akan hisap satu orang. Fulan, mai. Kamu orang alim? Saya tidak orang alim. Keturunan orang alim? Saya tidak orang alim. Anak kamu ada alim? Tak, saya pun tak suka dengan orang alim. Malaikat kata hang betul masuk neraka. Allah kata nanti aku sayang dengan hamba aku. Cek kod nama dia sama dengan nama orang alim. Tengok tak sama. Nama dia apa Carlos tak? Nama pun satu macam tan belang. Nama pun belang. Tak ada bumi Arab terbunyi semua. Nama tak sama. Malaikat pegang nak balik dalam neraka. Allah kata nanti saya. Bisa mak tak? Kod dia duduk satu kampung dengan orang alim. Kalau dia duduk satu kampung dengan orang alim,
Barakatul alim, berkat orang alim ni aku nak ampun dosa dia. Tak ada. Orang alim di kampung dia pergi duduk malam yang bodoh, duduk dengan Jepun, Korea. Malaikat pegang nak balik neraka. Nanti Ustaz, kod dia pernah makan setalam dengan orang alim. Nanti ada semak dalam mata lain. Tak saya cakap. Saya dulu saya mengajar dalam mata lain. Bila kita buat semakan, yang mana salah kita mesti tinggal. Bukan tinggal kitab tu, tinggal banyak salah. Kitab tu kita baca. Yang salah tu kita tinggal. Tak pernah makan. Dia ni makan di hotel. Dia ni sarapan di Brunei, lunch di Singapura. Balik tidur lah. Oh, malaikat kata toh. Balik musuh neraka. Kata Tuhan nanti semak. Kalau dia ada kawan dengan orang alim. Tak ada. Dia kawan semua David, Ammar pun nama. Takut nama. Baik. Akhirnya ketika nak buang ke neraka, kata Tuhan semak. Kod dia ada sayang dengan satu orang, dan kawan tu ada sayang dengan orang alim. Last punya carian. Bila semak kat situ ada. Dia ada kawan dengan satu kawan. Kawan tu kawan dengan satu ustaz. Kawan tu juga sayang dengan ustaz, dan dia sayang dengan kawan ni. Allah kata apa? Nak kata apa tu? Dia sayang dengan orang ni, orang ni sayang dengan orang tu. Nak kata apa? Habuk lah. Bahang lah. Dia terkenal sikit kan? Debu-debu lah. Bel lah. Macam orang isap rokok kan? Kawan tu isap rokok, ada kawan sebelah, kita orang nombor 3. Kita tak batuk, tapi belek-belek tu ada. Allah kata kerana dia sayang dengan satu orang tu sayang dengan orang alim, masukkan dia ke syurga. Kerana berkat. Para ulama hadis ketika mencari hadis ini, ulama hadis kata la aslan, tidak ada asal usul dari Nabi. Itu bukan bermakna kita menghina kitab, tidak ikhwan. Antum pernah baca kitab yang bernama Minhajul Abidin, Hajami itu? Pernah dengar nama kitab Ummul Barahin? Sifat 20 matan baru. Kalau tu baca kitab-kitab lagu ni lagi dahsyat. Kitab Ummul Barahin ditulis oleh Imam Sanusi. Saya menghafal itu. Dia ada 32 muka surat. Dulu hafal. Dah bila main rumah dia gurau lagu satu. Apa mukadimah kitab ini? Kelebihan kitab ini dilihat dalam mimpi, dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam syurga. Mukadimah macam Ummul Barahin ada statement itu. Bayang, zaman Nabi Ibrahim dulu zaman mana, kitab ni cetak zaman mana, tiba-tiba kitab ni sampai ke Nabi Ibrahim. Para ulama kata kesyubhatan kita dalam akidah telah menyebabkan kita mensifatkan syurga dengan sifat yang tidak layak dengan dia. Tu kalau Nabi Ibrahim baca buku tu dalam syurga, tu cetakan Kelang mana? Yang cetakan dia lepas masuk permit, lepas masuk immigration syurga. Kita masuk syurga, ikhwan, kain kapan pun hancur. Tuhan tak pernah akan masuk syurga dengan kain kapan. Tiba-tiba masuk syurga dengan kertas atas dunia. Satu benda tu atas dunia sebelum berlaku kiamat, semuanya Tuhan bagi lingkup. Barang dunia tak layak bawa ke syurga. Habis di syurga apa dia? Benda baru. Allah cipta negeri yang baru. Allah cipta perhiasan yang baru, manusia yang baru, isi daging yang baru. Inilah kelayakan untuk sampai ke syurga. Tiba-tiba mereka sifat. Itu baca yang jauh itu Minhajul Abidin. Saya sebut ni sebab dulu saya duduk mengaji semua. Itu yang ingat. Muqaddimah terjemahan kitab Imam Ghazali dalam bahasa Jawi, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin lagi hebat, dibaca oleh Nabi dan Abu Bakar dan Umar dalam syurga. Kesamaran manusia dalam akidah tentang syurga, dia telah mencacatkan apa yang menjadi akidah. Ini celaka yang nama syubhat. Kita rosak, kita tak sedar, ini namanya syubhat. Pasal itu mestilah kita ada ilmu untuk menyatakan dia halal ataupun dia haram.
Dalam akidah pun ada akidah yang haram. Ini tak boleh kita berakidah dengannya. Kita berkeyakinan lepas Nabi Muhammad ada Nabi, itu akidah yang haram. Itu akidah yang batil. Apa makna haram? Haram dilarang. Dalam riwayat tadi disebut wa inna himallah fil ardihi maharimu. Adapun larangan Allah dalam dunia ini adalah benda-benda yang haram Allah larang. Maka tak boleh kita ada akidah terlarang, kita berkeyakinan beriktikad ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Allah ini lebih tinggi martabat dari seperti Nabi Muhammad. Kita tak boleh berdoa kepada orang mati dengan doa yang Nabi tak ada. Nabi ajar kita dalam doa mayat apa kita baca? Minta ampun, minta syurga, jauh neraka, minta Allah gantikan ahli-ahli yang baik dalam syurga. Kita baca doa tu. Ya Allah, maaf aku dah mati, hamba pergi syurga. Kadang kita tak tahu nak minta apa lagi. Ya Allah, hamba pergi syurga, ampun dosa dia, jauhkanlah dia dari neraka. Walaupun kita tak sebut satu-satu macam Nabi, tapi maksud daripada doa kita berada di bawah petunjuk Nabi. Silakan berdoa. Tapi dia biar dia kubur dia cakap, mak, cik dia, mak. Tidak cakap. Lebih-lebih Nabi baca doa, ya Allah, dengan berkat Tuhan punya kubur ni, yang terima doa aku. Patut dia berdoa pada Allah supaya Tuhan punya kubur tu diampun dosa. Dia pula meminta berkat kubur tu. Ini nama dia akidah yang haram. Kenapa dia buat kerana syubhat. Berlaku syubhat dalam ilmu. Pasal itu ikhwan, syubhat dengan syahwat merosakkan manusia. Syahwat merosakkan dunia, syubhat merosakkan agama. Akal akan jadi cacat kalau manusia ini ada syubhat ilmu. Dia tak tahu apa ya ikhwan. Dia percaya pada kawan tu kata apa, semua dia buat. Itu kena dihati-hatikan ikhwan. Inilah hadis yang kita baca pada malam ini ikhwan. InsyaAllah lagi sekali ikhwan, kita akan tengok satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis berkenaan dengan adabul khumus minal iman, iaitu membayar 1/5 daripada rampasan perang adalah bahagian daripada iman. Kita akan cuba ambil faham hadis ini ikhwan, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Bolehkah Ustaz? Ini ada sahabat tanya nak melalui Facebook soalan dia. Apakah hukum saya membuat pinjaman loan bank Islam untuk diinfak ke projek kemanusiaan komuniti Islam negara dunia ketiga? Contohnya membina 10 buah telaga untuk penggunaan 1,000 orang. Allah Ta'ala Allah Maha mengetahui. Satu, dia abang sendirilah, dia buat loan bank Islam. Jadi secara zahir ni kita kata siapa buat loan bank Islam, Islam lah, halal lah. Masuklah dalam hadis tadi kan, al-halalu bayyinun. Adapun lepas daripada dia buat loan, dia nak buat apa, dia punya pasal. Dia nak buka karaoke pun dia punya pasal. Loan tetap halal. Semua peniaga ada syubhat pula lah. Dia nak buat apa, dia buat. Dia buat pinjaman loan 100,000, 200,000 personal loan. Dia rakyat buat personal loan. Dia nak hantar mana? Dia nak hantar pergi Syria. Dia punya pasal. Bila dia buat personal loan, kita kata halal. Dia ada akad jual beli, dia ada itu, dia mengambil keuntungan berdasarkan akad, kita kata halal. Dia kata syubhat ni, dia nak buat apa? Dia nak buat apa, dia punya pasal. Dia pinjam 100,000, dia nak buat kena arwah dekat malam. Dia punya pasal. Orang bank gelap, kena arwah buat loan. Kena arwah buat loan. Minta apa kami kutip lagi. Apalah saya pergi buat loan. Dia tak punya pasal. Apa dia nak buat lepas pinjaman, dia punya pasal. Cuma kita kata apa tadi? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Untung di atas jual beli halal dan riba itu adalah haram. Kalau dia pergi bank mana sekalipun, kalau dia pinjaman itu cara ini, kita kata walaupun dia buat dengan riba, lepas tu duit tu dia guna untuk buat benda baik, tetap kita kata loan itu loan haram. Adapun dia buat kebaikan, tapi tetap daripada dana yang bermasalah. Kita tak kata syubhat, kita kata halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Buat sementara kita ni, kita faham lah, kata bank Islam tak ada riba kan. Walaupun dia sikit untung tu tinggi, tapi kita kata halal. Dia beroperasi secara muamalah akad jual beli. Cuma kita pula pergi jadi demam lah. Kita tengok bank Islam, Allah maaf pun kena pula.
Dia nak untung tu begitu tinggi. Itu hak dia. Ya sahabat Allah. Isu kubur Nabi nak diasingkan di Madinah. Tak tahu tak. Benda keluar kepada Nabi Arab. Nak asing ke kubur Nabi bukan nak buang. Orang kita nak asing kubur Nabi. Ada pendapat banyak. Tak tahu. Allah. Tak kena baca dan tengok. Dulu kubur Nabi dengan masjid memang tidak macam tu. Kalau kata nak asingkan. Dia asal memang asing. Salah satu sebab pergi jadi sama bumbung dalam masjid Madinah ni sebab alasan dia nak selamat. Pasal apa? Dulu diasingkan, orang buat gila-gila. Jadi hujah zaman dahulu memikirkan rupanya bila asing nampak lagi parah, maka bila buat satu dalam masjid, mudah-mudahan dia tak buat lah benda merapik pasal di masjid. Dan masjid Madinah pula ada time buka, ada time tutup. Tengok-tengok dia main lepas 100-200 tu lagi parah pula dia. Nak kena letak polis pidato pada orang tu. Dia tak berdoa ke kiblat, dia berdoa ke kubur Nabi. Jadi macam tu. Jadi mungkin ada idea baru, dia kata asing pula. Asing pula memang daripada tunggu yang tu. Oh, asing lagi bagus. Tak tahu lah macam mana. Jadi nak kena baca dululah kalau dia komen. Wallahu ta'ala. Ikhwan, mudah-mudahan kita diberkati Allah dan dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu